Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizal bin Abdullah. Saya adalah salah seorang peserta program transformasi minda siri ketiga yang dianjurkan oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Saya bekerja di Jabatan Kehakiman Syariah Selangor ataupun JAKIS. Apa itu JAKIS? Untuk mudah faham, JAKIS adalah Mahkamah Syariah di Negeri Selangor. Pada video ini saya diberi tugasan dari pihak Urustia PTM untuk membincangkan satu tajuk yang saya pilih, iaitu bekerja dari rumah, BDR, kemudahan atau beban. BDR adalah satu dasar baru yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kita untuk membendung penularan COVID-19 yang melanda negara pada awal tahun 2020 berdasarkan Perkeliling Perkhidmatan bilangan 5 tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Perkeliling ini adalah garis panduan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bagi jabatan yang ingin melaksanakan dasar bekerja dari rumah. Untuk itu, saya kongsikan 5 kemudahan dan 5 bebanan BDR. Yang pertama, untuk kemudahan yang ataupun kelebihan semasa BDR, iaitu yang pertama, pelajar pekerja tidak perlu keluar awal untuk ke pejabat. Dengan adanya BDR ini, kita tidak perlu tergesa-gesa untuk bangun awal ke pejabat. Semua sudah maklum, cabaran keluar bekerja adalah yang utama, iaitu kesesakan lalu lintas. Maka dengan BDR ini, kita tidak perlu buang masa untuk menghadapi kesesakan jalan raya tersebut ke pejabat. Pekerja hanya perlu pegang smartphone atau bersedia di hadapan PC atau laptop untuk memulakan tugas. Yang kedua, mengeratkan hubungan antara ahli rumah. Dengan BDR ini, pekerja terutama yang telah berkeluarga dapat mengeratkan hubungan antara isteri, suami dan anak di rumah. Hal ini kerana apabila individu berada di rumah, mereka dapat memantau atau menjaga sendiri anak mereka, juga membantu anak-anak mereka melakukan tugasan dari rumah. Yang ketiga, jimat perbelanjaan harian, duit tol dan minyak. BDR ini juga telah menjimatkan kos perbelanjaan harian kerana kita tidak perlu mengisi minyak seperti mana biasa, tidak perlu melalui tol dan belanja makan minum yang biasa dilakukan apabila bekerja di pejabat. Sekiranya kita bijak, sepanjang tempoh BDR ini kita menabung, iaitu menyimpan untuk masa depan yang kita tidak tahu bila lagi pandemik ini akan selesai, atau untuk meningkatkan simpanan pada masa hadapan. Yang keempat, mengurus jadual yang lebih fleksibel. BDR ini memberikan ruang yang fleksibel untuk kita menyelesaikan tugas bekerja dan tanggungjawab di rumah. Contohnya, kita boleh susun masa untuk menguruskan rumah tangga, uruskan anak-anak, kerja sekolah mereka, pembelajaran online mereka, dan masa untuk menyiapkan segala kerja dan tugasan oleh majikan. BDR ini akan menjadikan diri kita lebih cekap dalam mengurus dan merancang sesuatu perkara yang ingin dilakukan secara bijaksana. Yang kelima, tingkatkan kemahiran dan ilmu baru. BDR ini juga dapat meningkatkan kemahiran kita dalam menggunakan peralatan ICT, contohnya penggunaan aplikasi mudah untuk menghantar tugasan kepada mereka yang dikehendaki. Dengan demikian akan menjadikan kita lebih cekap dan cepat menyelesaikan satu-satu kerja. Juga kita akan dapat ilmu baru yang mungkin kita tidak pernah belajar sebelum ini, antaranya mesyuarat secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom dan lain-lain lagi. Hal seperti ini kita tidak dapat belajar sekiranya kita bekerja di pejabat. Seterusnya, 5 bebanan atau halangan semasa BDR. 1. Data dan maklumat pejabat terhad. BDR ini menghadkan pekerja untuk bawa pulang fail-fail atau dokumen-dokumen rasmi pejabat ke rumah. Kerana terdapat dokumen-dokumen rasmi dan sulit yang tidak membolehkan pekerja bawa pulang, maka hal ini akan mencacatkan kerja dan melambatkan proses kerja yang sepatutnya kerja boleh disiapkan dalam masa 1 hari ataupun 1 jam. Tetapi disebabkan maklumat dan dokumen rujukan terhad di rumah, menjadikan tempoh masa bekerja bertambah menjadi 2 hari atau 3 hari untuk tugas itu sahaja. Yang kedua, gangguan di rumah. BDR ini kita tidak boleh elak dari diganggu oleh anak atau ahli rumah yang lain. Contohnya, apabila kita sedang menjalankan mesyuarat atas talian online, anak kita datang kepada kita dan ingin meminta sesuatu, atau bunyi loceng rumah tanda ada orang datang ke rumah, atau ada penghantaran barang yang dipesan oleh kita atau isi rumah. Itu belum lagi dengan rumah yang bersepah.
permainan yang berterabur apabila anak ditinggalkan sekejap untuk kita menyelesaikan kerja dalam rumah. Yang ketiga, seakan bekerja 24 jam. Walaupun kita tahu BDR ini kita boleh kerja mengikut masa fleksibel, akan tetapi biasanya kita akan diganggu dengan gangguan-gangguan luar tanpa mengikut masa bekerja yang biasa ditetapkan. Contohnya, rakan sekerja atau penyelia menghubungi pada waktu malam di luar waktu pejabat atau ketika sedang melakukan tugasan kerja lain atau tanggungjawab lain di rumah. Itu juga termasuk sekiranya terdapat kerja kecemasan yang perlu dihantar atau disiapkan pada hari yang sama kepada penyelia atau pelanggan. Yang keempat, bil elektrik dan utility meningkat. BPR ini kita tidak boleh elak dengan kenaikan bil elektrik atau bil air atau utility lain meningkat secara mendadak dari biasa. Disebabkan kita tidak boleh keluar ke pejabat, maka semua perkara hanya perlu dilakukan di rumah. Contohnya penggunaan peralatan rumah tanpa had, penggunaan alatan pejabat yang kita katakan handset, komputer, internet secara berterusan, penggunaan kipas, aircon dan lain lagi yang menyebabkan bil utility ini bertambah. Yang kelima, gangguan elemen luar. BDR kita tidak lari dengan penggunaan internet setiap masa. Biasanya kita akan terdedah dengan hiburan-hiburan yang membuatkan kita hilang fokus untuk bekerja dari rumah. Contohnya aplikasi Netflix, iFlix, Astrogo dan lain-lain yang menayangkan cerita baru yang diminati. Perlakuan ini akan menyebabkan kelewatan untuk menyiapkan tugasan atau kerja yang diletakkan. Berhibur itu tidak salah, tetapi perlu dikawal dan diisi pada masa waktu lapang atau selepas segala kerja dan tugasan selesai. Baik, apa yang saya simpulkan dengan BDR ini, iaitu bekerja dari rumah ini, kemudahan atau bebanan ini mempunyai nilai positif dan negatif. Ada pro dan kontra. BDR ini tertakluk kepada pemahaman dan mindset seseorang. Ada yang merasa ini sebagai bebanan kerana ini benda baru yang belum pernah dilaksanakan sebelum ini. Ada juga yang berfikiran positif dan efektif, yang ingin sentiasa belajar dan mencuba benda baru bagi meningkatkan kemahiran dan tahap berfikir secara mengurus kerja dengan lebih baik. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, ataupun saya yang jelaskan apa yang saya jelaskan tadi, BDR ini ada kebaikan dan kemudahan untuk kita, dan ada juga bebanan dan keburukan untuk ditanggung dan perlu dikawal agar tidak berlebihan. Semuanya tertakluk kepada diri kita untuk melaksanakannya dengan baik. Sekian dulu video saya pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua urusti yang terlibat dalam program Transformasi Minda siri ketiga tahun 2021 yang banyak mendidik dan membimbing saya dalam melaksanakan tugasan dan kerja yang diamanahkan kepada saya. Ribuan kemaafan sekiranya ada kesilapan yang dilakukan atau tidak disengajakan sepanjang tempoh program ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.